Kisah ini diambil dari catatan seorang mu'alaf yang bernama Firdaus Wong Wai Hong yang kini menjadi seorang pendakwah bebas. Semalam menghadiri solat jenazah dan kemudian pengebumian Tuan Haji Fazil, penunggang Ducati yang meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan di lebuh raya SUKE apabila cuba mengelak sebuah motosikal yang melawan arus. Bukan kali pertama saya menghadiri solat jenazah dan pengebumian, tetapi setiap kali menghadirinya timbul rasa keinsafan dan kesyukuran. Bukan sekali dua, tetapi setiap kali. Kenapa merasa insaf dan bersyukur? Saya merasa insaf kerana teringatkan hadis Nabi SAW bahawa ingatlah pemutus kelazatan iaitu kematian. Ya, kematian itu memutuskan kita dari segala kelazatan di dunia. Sama ada seseorang itu percaya kepada Tuhan atau percaya kepada hari akhirat. Yang pasti, dia percaya setiap yang hidup pasti akan mati. Itu pasti. Sebesar mana rumah kita, sepopular mana pun kita, semahal mana kereta kita, secantik mana pakaian kita, akhirnya rumah abadi kita adalah di liang lahat 3 kali 7 kaki, menanti hari kiamat seorang diri dan menjadi peneman hanya amal soleh kita. Kenderaan terakhir yang kita naiki hanyalah van jenazah dengan badan kita terbujur kaku diselimuti kain kafan putih. Kematian orang lain menjadi peringatan kepada diri kita bagaimana kita juga bakal menyusul. Entah bila, tetapi kita pasti akan menyusul. Sebagaimana kita terkejut dengan kematian mengejut tanpa mengira usia, akan tiba masa orang lain yang akan terkejut dengan kematian kita pula. Persoalannya bukan mati atau tidak, tetapi persoalannya bagaimanakah keadaan kita semasa meninggal. Pengakhiran yang baik atau yang buruk, Muslim atau kafir. Semoga Allah matikan kita dalam pengakhiran yang baik sebagai orang beriman. Allahumma amin. Saya juga merasa bersyukur bagaimana mudahnya, ringkasnya, murahnya, praktikalnya Islam menerusi pengebumian. Apabila seseorang mati, disunnahkan untuk dipercepatkan tanpa ditangguhkan. Kos keseluruhan tidak lebih dari RM1,000 dan jikalau waris tidak mampu, maka kos akan dibayar oleh masyarakat setempat. Bagaimana menurunkan jenazah dilakukan oleh ahli keluarga, sanak saudara, kenalan, hatta ada kalanya orang luar yang tiada pertalian darah dengan si mati. Indahnya kerjasama dan persaudaraan Islam. Tiada istilah takut masuk ke liang lahat menyambut jenazah. Tiada istilah takut menyentuh jenazah. Jenazah disambut dan diletakkan di dalam liang lahat dengan penuh sopan dan kasih sayang. Khidmat terakhir terhadap si mati dari kita yang masih hidup. Sememangnya wasiat saya buat ahli keluarga saya adalah jikalau ditakdirkan saya meninggal dunia di luar negara, maka jangan membazir wang membawa jenazah saya pulang. Semadikan saya di mana jua jenazah saya berada. Gunakanlah wang yang mahu diperuntukkan bagi membawa pulang jenazah saya itu untuk melangsaikan hutang-hutang dan berwakaf atau bersedekah atas nama saya agar saya mendapat manfaatnya. Jikalau mereka membawa pulang jenazah saya, apa manfaat buat diri ini yang sedang menanti hisab dari mungkar dan nakir? Jikalau saya meninggal di Malaysia dan ditakdirkan ada keluarga yang jauh di luar negara, maka segerakan juga pengebumian saya tanpa perlu menanti mereka pulang untuk menatap wajah diri ini. Cukuplah memori yang kita telah bina semasa hidup menjadi kenangan seumur hidup buat mereka. Tidak perlu buat sebarang kenduri dan tahlil buat diri ini, tetapi gunakan duit itu untuk wakaf, sedekah kepada yang memerlukan. Jangan terlalu menangisi pemergian saya melebihi 3 hari. Teruskan hidup dengan cekal, teruskan beramal soleh dan senantiasa mendoakan diri yang sudah pun terputus segala amalan kecuali ilmu bermanfaat yang telah diajar dan disebarkan, sedekah jariah serta doa anak yang soleh. Itu pelaburan akhirat yang telah dilakukan semasa saya masih hidup. Syukur Allah kurniakan hidayah buat diri ini untuk memeluk Islam. Syukur atas nikmat Islam. Alhamdulillah.